Bismillah. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. لا إله إلا الله قبل كل أحد. لا إله إلا الله بعد كل أحد. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala. Ketahui olehmu bahawa adalah segala lawannya yang mustahil itu dan segala yang harus itu terkandung sekaliannya itu kepada sifat yang pertama, sifat nafsiyah namanya, iaitu wujud. Artinya ada zatnya. Dengan segala sifat ma'ani yang tujuh itu, satu jua wujud zatnya itu. Tetapi asal makna wujud itu zat. Kedua sifat salbiyah yang mulia, yang lima. Ketiga sifat ma'ani yang tujuh. Yang keempat sifat maknawiyah yang tujuh. Maka segala sifat yang empat itu terkandung ia kepada dua sifat, iaitu pertamanya sifat istighna'ul ilah an kulli ma siwahu namanya. Artinya sifat kaya Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya kepada yang lainnya. Yang keduanya sifat iftiqarun ilaihi kullu ma adahu namanya.
artinya sifat berkehendak kepada Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Maka sifat yang dua ini terimpun ia kepada satu jua, iaitu sifat uluhiyah, artinya sifat ketuhanan. Maka sifat uluhiyah itu tersimpan ia kepada Allah, artinya Tuhan. Maka makna Tuhan itu pulang ia semuanya itu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana makna uluhiyah itu kaya Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya dan berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya. Dan makna ilah itu Tuhan, ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya, adipun segala yang lain. InsyaAllah kita nak sambung pagi ni. Dia nak buat rumusan dengan apa yang terdekat kita selesaikan bicara mengenai sifat harus pada Allah Ta'ala. Mana sifat harus ni sekaliannya adalah ta'alluq bagi sifat kudrat iradat Allah Ta'ala, yang bila ta'alluq kudrat iradat Allah Ta'ala ni adalah pada mungkinan, bahasa lain pada makhluk Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala ni, di atas kata dia ialah ta'alluq daripada kudrat iradat Allah Ta'ala. Apa yang kita dapat lihat, semua makhluk ni adalah asar kudrat iradat Allah Ta'ala. Asar daripada Allah Ta'ala tanjiz sifat kudrat dia, muafakat dengan iradat dan ilmu dia, mengadakan seluruh makhluk ni. Bila dia buat tu atas namanya af'al. Jadi semua makhluk ni asar daripada af'al Allah Ta'ala. Atas nama buat khas kita dengan ta'alluq, buat dengan kudrat iradat. Jadi setiap af'al mesti ada sifat khas nak taksir, ijad, i'dam, kudrat. Mesti muafakat dengan iradat. Tentu sabit ilmu. Semua yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu ni tentulah sabit hayat. Yang bersabit sifat ni tentulah qadir, murid, alim, hayyun. Dengan apa dah belajar, sabit pula dengan nas, dia sama, basar, kalam. Tentulah dia sami', basir, mutakallim. Dan mustahil daripada dia segala sifat yang tak selayaknya pada dia, mukhalafah daripada 20 yang wajib ni. Dan tentulah bila makhluk ni taksir, dia asar daripada perbuatan dia, yang makhluk ni bukan wajibul wujud, bahkan mungkinul wujud, jaizul wujud. Makhluk ni adalah harus saja untuk Allah Ta'ala buat, bukannya wajib sekalipun dah wujud. Jadi semua kefahaman tu dikata ketahui ilmu bahawa adalah segala lawanan yang mustahil itu, yang kita pun baru je selesaikan. Dan segala yang harus itu, segala yang harus ni atas rumusannya satu, atas tafsil kita baru lepas baca 10, ada mis nombor 4.
Tak ada nak tengok mana. Yang kelima, semua ni terkandung sekaliannya itu kepada sifat yang pertama. Apa dia? Sifat nafsiyah namanya, iaitu wujud. Dan wujud tu, wujud apa? Artinya ada wujud zatnya, zat Allah Ta'ala. Jadi semua bab kita belajar ni apa? Sifat. Atau istilah kita bicara yang dekat, sifat harus. Sebelum tu 20 lawan mustahil, lawan bagi sifat wajib. 20 tu sifat mustahil. Ini kita sebut mudah-mudahlah sifat mustahil. Saya tak bicara istihalatul mustahil, wujubul wajib, jawazul jaiz. Saya tak baca istilah itu. Kitab kita pun tak bicara istilah itu. Boleh je cerita tu, tapi saya berdenjut pula kepala. Pasal ada orang tak boleh nak telan tu. Kita biasa belajar tak apa. Satu saya tak sentuh macam tu. Saya sebut dalam bentuk ni lah. Dia pun sebut very light knowledge. Bagi faham kata sifat harus lawan pada 20 yang wajib sifat mustahil, dan 20 yang kita belajar tu sifat wajib. Semua tu sifat. Semua tu sifat. Cuma sifat mustahil, sifat wajib memang sifat yang kita nak isbatkan di zat. Sifat mustahil, sifat kita nak tanzihkan daripada zat. Sifat harus kita isbatkan kat dia, cuma dia benda mungkin di atas hak Allah Ta'ala nak buat. Ada salahi, suruhi pada dia untuk dia nak buat makhluk mengikut kehendak dan ketentuan dia. Atas nama hak Allah Ta'ala nak buat tu mungkin harus. Adapun sifat wajib, tu memang wajib. Mustahil ni, mustahil. Yang harus tu mungkin. Semua tu sifat mesti sabit pada zat. Atas nama sifat zat satu aja, wujud. Jadi semua kita belajar ni terkandung dalam wujud Allah Ta'ala. Bahasa mudah ni itulah. Dan bila sebut wujud tu, wujud apa? Zat. Itu yang dia kata semua tu terkandung dalam wujud. Pasal sifat kasir, zat wahid. Senang je nak faham tak? Apa saja nama sifat mesti rujuk dia kepada khas atau bicara ketuhanan ni kepada satu zat yang satu. Begitu juga kita bicara sifat atas nama khas kita belajar ni ada 7 nama. Qadir, murid, daripada sifat ma'ani tu, sifat yang sungguh sabit di zat, dan dia melazimkan bila sebut sifat melazimkan 7 nama. Bila zat bersifat dengan sifat 7 tu, bila dia kudrat tentu dia qadir, bila dia iradat tentu dia murid, bila dia ilmu tentu dia alim, bila dia hayat tentu dia hayyun, bila dia sama' tentu dia sami', bila dia basar tentu dia basir, bila kalam tentu dia mutakallim. 7 nama. Bahkan kita masih dengar ada Asma'ul Husna, 99 nama tu, menghuraikan segala sifat yang zati sifat ni 7, dan menghuraikan 7 ni sehingga 99 nak menunjukkan af'al Allah Ta'ala. Ada pasal daripada 99 ni ada yang sifat zati, ada sifat af'al, dan ada sifat infial nama dia.
semua nama ni rojok dia zat satu kan. Tu yang zat wahid, sifat kasir, asma pun kasir. Sifat zat yang wahid ni juga zahir daripada dia, af'al pun kasir. Daripada af'al dia ni hasillah asar daripada af'al pun kasir juga. Jadi semua kasir ni asal dia datang daripada zat yang wahid. Inilah la ilaha illallah, Allah jua ilah. Semua makhluk yang dia buat ni, yang ni ialah asar daripada zat dia yang wahid, sifat af'al dia yang kasir, hasillah makhluk yang kasir. Itulah sekali lalu. Dan bila makhluk ni adalah asar daripada Allah Ta'ala, daripada af'al dia, kalau secara khas makhluk ni natijah daripada af'al Allah Ta'ala. Makhluk mesti duduk tempat makhluk, dia tak akan duduk tempat ilah sama sekali. Yang bersifat ilah ni Allah jua. Dan bila sebut Allah ni mesti rujuk pada zat dia yang satu. Yang tu yang dia nak kata rumusan semua ni dalam wujud. Dan wujud tu mesti tak dikatakan wujud, melainkan wujud zat. Dan zat yang kita nak bicara, yang wahid, yang satu ni, tentulah dengan segala sifat ma'ani yang 7 itu, satu jua wujud zatnya. Ma'ani itu walaupun 7, zat yang bersifat dengan 7 ma'ani itu adalah satu je. Pasal apa? Prinsip dia kena ingat ni. Sifat kasir, zat wahid. Nah, satu kali kita sebut ilahukum ilahu wahid, atas makna dasar dia. Ilahukum ilahu wahid ni, bila sebut ilah, dia rujuk pada wasfi. Ilahu wahid tu rujuk pada wasfi uluhiyah tu, dan uluhiyah tu mesti rujuk pada zat wahid. Tetapi asal makna wujud itu zat. Asal makna wujud mesti zat. Kedua, sifat salbiah yang 5. Pasal apa sifat salbiah ni? Dia sebagai satu sifat kawalan jangan ada salah faham, jangan ada salah faham ke zat Allah Ta'ala. Itu dia punya apa nak sebut, panduan. Jangan salah i'tiqad berkenaan zat Allah Ta'ala. Sifat salbiah ni fungsi untuk menyahkan apa-apa terlintas, terfikir, terdatang yang boleh membawa kepada salah faham, kepada nak fahamkan zat. So, kita nak belajar semua ni, nak kenal Allah Ta'ala, disiplin kenal dia salbiah. Satu disebut selepas sabit wujud zat. Untuk zat nak kenal macam mana? Tak boleh kenal hakikat zat. Sempadan nak kenal tu ada wujud kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. Jadi asal wujud, lepas tu kedua salbiah, ketiga ma'ani yang 7, keempat sifat maknawiyah yang 7. Maka segala sifat yang 4 itu, 4 mana ni? Nafsiyah, salbiah, ma'ani, maknawiyah ni terkandung ia kepada 2 sifat, iaitu sifat istighna'ul ilahi
an kulli ma siwahu, namanya terjemah tu sifat yang kaya Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Itu sifat pertama. Yang keduanya sifat iftiqarun ilaihi kullu ma adahu, namanya artinya sifat yang berkehendak kepada Tuhan tu daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya. Jadi dia nak cerita apa pula ni? 20 sifat ni bahasa lain, rumusan untuk ringkas empat-empat ni terkandung dengan 2 sifat je, pendek ni. Sifat bahasa mudah, ghani, tak ghani lah, nanti ghani fakir dia akan fokus ke makhluk. Istighna dan iftiqar, bahasa pendek ni. Bahasa panjang istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqarun ilaihi kullu ma adahu. Kita sebut formula itu dulu. Maka sifat yang 2 ini, istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqaru ilaihi kullu ma adahu ni berhimpun ia kepada satu jua, iaitu uluhiyah. Uluhiyah ni main mana? Uluhiyah ni main daripada faham ilah. La ilaha illallah. Itu dasar kita belajar dulu. Tiada yang bersifat ilah melainkan zat yang bernama Allah. Tu awal-awal kita jumpa dah itu kan. La ilaha illallah, tiadalah yang bersifat ilah melainkan Allah. Allah tu nama, melainkan bila sebut nama mesti ada marja', tempat rujuk nama kan? Tiada bersifat ilah melainkan zat yang bernama Allah. Bersifat ilah tu cakap Melayu, ilah tu terjemah dia Tuhan. Taklah disebut satu sifat, satu kalimah nama, melainkan setiap nama mesti ada sifat. Sebut ilah, maksud dikehendaki situ dengan uluhiyah. Jadi bahasa panjang ni, tiadalah yang bersifat uluhiyah melainkan zat yang bernama Allah. Satu datang perkataan yang disebut macam ni, berhimpun semua itu dalam uluhiyah. Terjemah uluhiyah ni sifat ketuhanan. Mana uluhiyah? Daripada ilah. Kita belajar dah itu awal-awal kitab. Bila sebut ilah ada uluhiyah. Kalau insan ada insaniyah, haiwan hayawaniyah, syaitan syaitaniyah. Benda tu setiap kalimah nama mesti ada sifat, dan nama dan sifat mesti ada tempat zat, tempat sifat dan nama tu dirujuk kepadanya. Zat mesti ya. Sebut kipas mesti ada kipasiyah. Ni uslub Arabik saya Melayu kan dia. Kipas nama, mestilah ada sifat-sifat kekipasan tu. Tak dipanggil kipas melainkan alat hasilkan angin. Dia ada 2 kepak, ada 3 kepak, ada 5 kepak, 12 kepak, ada 12 kepak. Tu yang gergasi tu, kipas je pun. Yang ni tak ada lah, kita tak ada lagi kipas gergasi tu. Kipas juga. Jadi duk cerita ada 12 kepak berpusing, apa tu? Itu kipasiyah. Ciri-ciri
untuk menceritakan nama kipas tu. Ni prinsip sebenarnya. Walaupun ceritanya apa benda kipas ya. Pasal saya nak cerita ilah, kita nak cerita dia apa? Ilah mesti ada uluhiyah. Insan, manusia, nama. Macam mana boleh panggil manusia? Mesti ada ciri-ciri manusia, ada insaniyah, sifat-sifat kemanusiaan. Mestilah macam tu. Haiwan, pasal apa kita kata haiwan? Mesti ada sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat kehaiwanan. Satulah dipanggil haiwan. Boleh? Faham tak? Ini prinsip. Prinsip ni bukan saja prinsip la ilaha illallah ni. Inilah prinsip bahasa. Inilah prinsip apa saja bahasa dalam dunia. Inilah kaedah pembahasan. Satu, kita duk bahas semua sifat 20 ni bukan bahas biasanya. Maksudnya bukan bahas benda pelik-pelik, bahas prinsip untuk memaham baik dengan kaedah bahasa Arab, baik kaedah bahasa Melayu, baik kaedah bahasa Inggeris. Kalau kita memang mengaji dengan kaedah prinsip bahasa, ada nama, ada sifat, dan setiap nama dan sifat mesti ada zat yang akan dirujuk. Inilah kita bahas. Dan nak ambil ini pun dasar dia ambil pada mana? La ilaha illallah. Satu, siapa tak faham pembahasan macam ni, macam mana nak faham la ilaha illallah? Mana nak datang sedap sebut la ilaha illallah? Pasal dia tak tahu apa yang makna yang terkandung la ilaha illallah. Kalau takat tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tak boleh nak rasa zauq, tak boleh nak rasa syauq, itu pun tak boleh nak ada apa-apa perasaan pun yang tercetus disebabkan kita sebut kalimah tu. Pasal kita tak boleh ada kaedah untuk menjiwai dia. Kalau kita boleh menjiwai dia, oh sedap. Kalau saya sebut khas, saya nak guna istilah ni sikit. Apa dia? Sebut la ilaha illallah. Masa kita nak fokus uluhiyah tu. Sebut la ilaha illallah ni. Istilah dalam ilmu balaghah dia dipanggil qasrus sifat ala zat. Itu disebut. Benda ni mengkhususkan sifat kepada zat. Itu istilahnya qasrus sifat ala zat. La ilaha illallah, apa maksud mengkhususkan sifat kepada zat? Mengkhususkan sifat uluhiyah ni hanya sabit pada zat bernama Allah. Jadi la ilaha ilah ni maksud dikenaki dengan dia sifat. Illallah tu nama. Ilah pun nama. Ilah ni nama am, dia isim nakirah. Illallahu nama juga, cuma dia isim ma'rifah. Dua-dua isim. Tapi murad dengan apa dikendaki dengan ilah ni kata nama isim, dikendaki dengan dia wasfi, sifat. Allah nama juga, nama khas, tapi dikendaki dengan dia zat. Satu makna la ilaha illallah, tiadalah yang bersifat ketuhanan melainkan zat yang bernama Allah. Tu faham tak? Jadi apa ciri ketuhanan ni? Tidaklah bersifat kaya pada setiap sesuatu yang semua makhluk mesti berhajat kepadanya, melainkan zat yang bernama Allah. Bila sebut tiadalah kaya pada setiap satu, apa ciri yang mesti ada pada Tuhan yang dia tak hajat pada satu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, ilhawadis, qiyam binafsi. Mesti dia sama, basar, kalam. Dan sama basar kalam tentu dia sami, basir, mutakalim.
11 saja saya sebut awal. Jumpa nanti tu insya-Allah. Dan apa ciri yang mesti ada pada zat yang bernama Allah ni, dengan dia ada ciri ketuhanan ni, apa ciri kedua dia yang menyebabkan ada iftiqar ni, semua makhluk mesti berhajat pada dia? Pertama sekali, supaya semua makhluk mesti berhajat pada dia, mesti dia wahdaniyah. Satu. Barulah semua makhluk berhajat pada dia. Kalau ada pendua, baik dari sudut zat, sifat, af'al, asar dia, macam mana? Ada pendua, takkan semua makhluk berhajat pada dia. Dia akan berhajat pada ada yang lagi satu pun ada. Subhanallah, takkan ada gitu. Pasal untuk nama ketuhanan ni, Tuhan ni mesti semua makhluk berhajat pada dia. Jadi untuk ada centralize semua berhajat pada dia, mesti wahdaniyah. Bila wahdaniyah, apa pula syarat yang mesti ada pada Tuhan yang satu ni? Mesti dia ada sifat yang melayakkan dia bersifat Tuhan. Apa dia? 4 ciri ketuhanan yang paling besar sekali: kudrat, iradat, ilmu, hayat. Bila kudrat, iradat, ilmu, hayat, tentulah ada qadir, murid, alim, hayyun. Itu 9 jambung 11 20. Mustahil ni 40. Bila dia tak hajat pada satu, semua makhluk berhajat pada dia. Apa hubungan antara makhluk dengan dia? Allah zat dia wajibul wujud, mustahil sifat kekurangan. Makhluk ni mungkinul wujud, harus dia buat makhluk. Untuk la ilaha illallah. Bestnya Imam best faham. Satu sebut la ilaha illallah ni, kalau kita memang matang dari sudut macam mana kefahaman yang sepatutnya kena ada, yang diajar oleh para ulama, tutup guru pada kita, yang mereka telah tolong huraikan untuk kita ni. Kita tinggal nak belajar, nak ambil faham aja. Boleh faham betul-betul, masya-Allah. Pula tu diulang, dizikir dengan mula sentiasa. Hadir pula di hati kita. Masya-Allah. Tentu akan nur basirah kita terbuka. Itu kot bahasa. Maksudnya kita bukan saja ada 5 panca indera, kita ada panca indera yang ke-6. Ya, orang yang tak belajar, tak faham, orang yang tak amal, tak zikir, fikir dengan hati yang hadir, dia takkan ada panca indera ni. Orang yang memang faham, belajar, zikir, fikir, akan ada panca indera yang ke-6. Apa dia panca indera 5? Yang ni ke-6 ni. 5 tu penglihatan, pendengaran, bau, rasa dengan mulut, sentuh dengan kulit. Ni 5 sense ya. 5 panca indera ni. Yang ni binatang semua ada. Semua manusia ada ni. Angkapi pun ada 5 ni. Tapi nak dapat satu lagi panca indera, atas namanya dipanggil basirah. Apa dia basirah ni? Pandang mata hati dengan akal yang mengenal ilahi, yang boleh keluar daripada ta'alluq makhluk, boleh keluar memandang siapa menjadikan sekalian makhluk ni. Itu dipanggil basirah. Itu basirah. Kalau hanya sekedar pusing makhluk aja, ni keledai, kita jumpa awal-awal itu, kita belajar tak? Quran sebut kama salil himar yahmilu asfara suku. Bahkan kata Ibnu Athaillah, dia kata macam keledai duk pusing tempat yang dia mula, tempat itulah dia berhenti. Dia mula balik di mana dia berhenti, di situlah dia mula. Si makhluk ya, makan, minum, tidur, duit, apa lagi, covid, sakit, sihat, pusing makhluk je. Kita belajar ni la ilaha illallah.
Makhluk ialah makhluk. Tak ada makhluk melainkan Allah yang bagi jadi makhluk. Semua makhluk af'al Allah, boleh keluar, boleh pandang perbuatan dia. Ni cerah lah ni. Dia bagi cerah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alat dia bagi pakai cerah matahari. Allah jadikan matahari. La ilaha illallah. Sebut dia buat, mesti rujuk sifat. Besar rujuk dia, zat dia. Sekali lalu tunjuk kata kaifiat asal saya dah sebut tu, qasru sifat alal mausuf. La ilaha illallah ni atas istilah ilmu balaghah, nak mengkhususkan, nak mengqasar, nak simpankan sifat uluhiyah ni. Sebut ilah tu dengan mana sifat khas, tiada lain melainkan hanya ada pada Allah. Sebut nama Allah, murad dia, tempat rujuk nama tersebut, zat dia. Siap. Okay, lalu. Itu yang dia kata semua ni berhimpun kepada satu jua, iaitu sifat uluhiyah. Terjemah uluhiyah, sifat ketuhanan. Maka sifat uluhiyah itu tersimpan ia kepada Allah. Ada dilalah. Kita dilalah makhluk cepat ya. Dilalah ke Allah kalau ikut lagi kuat pada tu. Tapi kita dah beradat di dalam makhluk. Satu disuruh kita pandang diri kita dulu. Allah Ta'ala pun kata wa fi anfusikum ni, kita hidup ni. Allah hidup aku. Ni bau ni. Allah yang bagi kita keupayaan bau boleh mengesan sesuatu. Atas kita ni, kita bukan ada, tapi bau tu boleh. Yang ni telajak. Angin apa ni? Ni ikan masin. Ni doyan ni. Bau yang boleh. Ini masam tai apa ni? Ni tai kucing. Tai kucing pun kedai. Siapa bagi his idrak? Maksud kebolehan untuk mengecam bau ni dengan panca indera ni. Tu kata panca indera tu ada. Bagi satu lagi panca indera. Allah bagi kita bau. Allah bagi kita kenal bau tu. La ilaha. Yang ni yang panca indera ke-6 ni. InsyaAllah kita belajar faham ni dengan suasana yang ada kat kita. Duduk tempat pun terpelihara mata kita, telinga kita daripada benda-benda yang merepek-merepek ni. Ada pula jadual yang berkala. Tak ada lain kita belajar melainkan hanya untuk mengenal dia. Allah Ta'ala akan bagi kita ada basirah ni. Ada basirah ni. Satu dia kena berkampung istilahnya. Kena berkampung. Saya hidup India lagi, kalau sebulan tak keluar. Makan minum semua setia. Ni saya balik ke rumah. Pergi dia ada balik rumah. Cerita pun. Satu yang boleh balik rumah dia lain, tak boleh balik rumah lain, tambah tak ada rumah langsung lagi lain. Tambah tak ingat rumah langsung. Inilah rumah dia. Rumah dia pun macam tak ada rumah. Maksudnya pasal tak ada orang rumah ni. Lain. Saya sebut sikit misal lah. Pasal apa? Bila ada orang rumah, dia lain. Balik duduk sini, bagus dia. La ilaha illallah. Sedap lah. Cerah hati. Balik rumah, syaghalasna amwaluna wa ahluna. Faghfir lana. Sibuk ini, yang ni tak cukup. Yang ni anak jatuh tangga, yang ni patah kaki, yang ni luka, yang ni kena beli beras, yang ni beli ikan. Sibuk. Macam mana? Jadi kuda, jadi rimau. Saya panggil rimau. Naik rimau. Dengan anak-anak macam tu lah. Apa nak sebut ni?
Balik rumah ni sibuk itu. Macam mana pun? Macam mana? Kalau iman ada, faham ada, kesibukan tu tak melalaikan sikit pun dengan salah. Tetap aku makhluk, ni makhluk, tu pun makhluk. La ilaha illallah. Allah bagi isteri, Allah bagi jadi isteri, Allah bagi jadi anak. Semua makhluk ni tak melalaikan kita sikit pada masalah. Bahkan yang tu sebab zikir kita. Mana ada semua ni, melainkan Allah yang urus. Baik mudarat, manfaat, Allah yang urus. Semua ni ujian. La ilaha illallah. Sabar, qada dia, qadar dia. Duduk sini tak apalah, kem latihan. Tak ada ujian. Keluarnya kena ujian takkan tumpah. Ni kem latihan. Kem latihan. Hakiki nak tengok gentleman tak gentleman, dapat latihan boleh tak bertempur. Memang istilah-istilah guru kita sebut macam tu. Yang kami duduk pondok tu, arwah patih pun sebut je. Dia kata apa? Duduk pondok ni boleh keserban, boleh jaga jemaah, boleh ngaji molek, jaga mata, jaga ni, jaga waktu sembahyang, waktu tidur, pakai kira semua jaga. Kelik rumah ni dah boleh jaga tak? Serban baju Melayu ke pelekat boleh jaga, kepiah boleh jaga atas kepala, boleh jaga nak sembahyang jemaah. Sini boleh jadi Bilal, boleh jadi Tok Imam. Balik rumah boleh jadi Tok Imam tak? Kamu demam. Habis ada jadual mengaji. Boleh tak kat luar macam tu? Ni kita faham ni dosa, ni pahala, ni maksiat. Boleh tak bertempur tu? Ada protect shield. Ni aku tak campur, ni aku tak campur. Yang ni kena amar ma'ruf, ni nahi munkar. Praktis dia di luar. Satu arwah batin tu dia ada sebut, kalau duk pondok pun tak boleh jadi molek. Bunyi bulu sikit, tubik keluar ya, habis ya. Duk tempat molek pun tak boleh jadi molek. Tubik pada pondok ni tak tu deh. Allahul musta'an. Allah jalan tempat kita minta tolong. Tempat molek ni sepatutnya mesti molek sungguh. Itu yang saya ngaji ada guru sebut. Dia kata jangan jadi ulat tik. Kenapa ulat tik? Ulat tik ni ambil ulat tu, basuh bersih-bersih, berbedak, berminyak wangi. Jangan buat sungguh pula. Misal berbedak, berminyak wangi, duduk tempat kawalan kita, okey lah. Dia tak gila kat taik, lepas balik. Jangan dia pergi mana? Maksudnya duk tik lagi kita ni. Tik lagi. Siapa? Duk cari tik lagi. Kalau dah cukup tarbiyah, dia tak pergi cari tik lah. Jadi misal ulat taik tu nak kata jangan balik. Kalau kita dulu asal buruk, duduk tempat baik, jangan pergi jadi buruk balik. Tak jadi tu. Maksudnya belum taubat lagi. Kalau belum taubat, belum cukup syarat untuk jadi salik, untuk jadi abid, untuk jadi orang yang betul-betul menzahirkan diri untuk taat pada Allah Taala, belum lagi. Yang ni baru istilahnya apa istilah? Belajar satu. Baru acah-acah, belum jadi ni. Jadi itu sabit apa? Sabit berkawan, sabit berdamping dengan orang baik, jadi baik. Tapi belum baik lagi, belum hakiki baik lagi. Kalau kata belajar pun baru duduk suasana belajar, belum terpelajar dan belum hadap lagi ilmu yang diajar. Memang belum lagi. Belum lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita tu duduk tempat mulia, tempat yang baik, masjid, tempat yang baik terpelihara pula. Saya pegang lagi dia selalu guru sebut, kita ni bertuah siapa? Duduk tempat mulia, bulan mulia, suasana mulia. Kawan-kawan kita ni semua orang mulia-mulia. Pasal yang mengaji, yang mengajar, semua nak taat, semua nak jadi taat, nak kenal Allah Ta'ala, arif Allah Ta'ala, duduk zikir, fikir, selawat. Masya Allah, bulan pula bulan Ramadan, duduk pula tempat tok guru, best. Syukurlah nikmat ni, kata dia, orang lain tak dapat. Duduk pula tempat terpelihara daripada
maksiat, muzik, campur gaul lelaki perempuan apa semua. Kita tak duduk tempat tu. Ni rahmat di atas rahmat, rahmat di atas rahmat, di atas rahmat, di atas rahmat, di atas rahmat. Masya-Allah. Syukurlah nikmat yang kita dapat tu. Baik. Jadi atas bicara kita ni, semua kita belajar ni nak fahamkan terhimpun pada sifat uluhiyah juga, artinya sifat ketuhanan. Baik, maka sifat uluhiyah itu tersimpan, ia maksudnya tersimpan ni yang istilah bahasa Arab ni qasar, mahsur, khas, tertentu kepada Allah Ta'ala juga. Dan sebut Allah tu nama, murad Allah, zat Allah. Cuma zat tak boleh bahas. Nak bahas juga, pergi tengok salbiah Qidam, Baqa', Mukhalafah lil Hawadis, Qiyam bin Amsi, dan dia. Kau nak bahas zat Allah Ta'ala, kau mesti pergi kat sepadan tu. Jangan lajak. Memang tak boleh lajak pun. Di luar kemampuan. Ulama' dah bubuh sepadan lah. Siap. Baik, terjemah Allah ni Tuhan. Dan maka mana Tuhan lah, terpulang ia semuanya kepada zat Allah Ta'ala. Jadi Allah ni apa? Tu nama dia. Kerana makna uluhiyah itu kaya Tuhan daripada tiap-tiap. Jadi makna uluhiyah ni kaya Tuhan daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala yang lainnya. Siap. Dan mana ilah itu terjemah dia Tuhan. Ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Kalau ikut kaya tu, kaya tu kaya. Ia juga. Dan mana ilah itu Tuhan, ia kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya. Patutnya ada Tuhan kaya tu, bukan ia Tuhan. Kalau ia pun ia kaya. Pasal dia nak huraikan makna ilah tu. Tengok. Ya. Jadi dia nak sebut apa ni, macam berulang-berulang ni. Berulang itulah dia nak tunjuk yang saya dah sebut awal. Saya kata apa? La ilaha illallah, kan ilah Tuhan. Terjemah. Allah ni nama Tuhan. Kalau atas struktur kalimah, ilah ni Tuhan, dia kalimah nama, isim, kata nama. Allah pun kata nama. Cuma ilah ni nama am. Allah ni nama khas. Nama khas. Ilah ni Tuhan umum, Tuhan. Allah ni nama khas, Tuhan. Nama Tuhan khas. Pasal bila ilah pandang pada sudut kalimah, seolah-olah macam Tuhan ni, bila nama am maksudnya dia boleh menerima banyak. Dia boleh dengan makna banyak. Pasal nama am. Allah nama khas. Baik. Walaupun nama am khas, saya sebut tadi, maksud dalam kalimah la ilaha illallah tu, sebut ilah, maksud dikenaki dengan dia uluhiyah. Sebut Allah, maksud dikenaki dengan dia ialah tak ambil perhatian namanya apa? Zat Allah. Sebut ilah, maksud dia sifat. Sebut Allah dengan makna zat. Tu saya sebut ni, kaedah balaghah ni disebut qasru sifat alal mawsuf.
sifat ala mausuf, bahasa lain qasru sifat ala zat. Walaupun yang ni isim ilah, kalimah isim menunjukkan makna wasfi isim. Sebut ilah dengan makna uluhiyah. Sebut Allah dengan makna marji' kepada Allah, zat Allah. Dan bila zat Allah, mestilah ada sifat ilah pada dia. Apa dia? Uluhiyah. Satu, maksud la ilaha illallah tu, dengan apa kita belajar ni, dah faham rumusan semua tu. Sifat banyak, zat satu. Jadi segala sifat uluhiyah ni, atau khas kita belajar 20 wajib, mustahil 20, harus satu. Semua tu memang ciri uluhiyah. Walaupun dia kasir, tempat rujuk dia wahid. Allah tu nama, murad dia zat Allah. Itulah dia sebut banyak kali ya. Betul. Nak kata apa? Sebut uluhiyah, faham pada ilah pun dengan mana kaya pada setiap satu, tak hajat, dan semua makhluk berhajat pada dia. Allah pun terjemah dia, murad dia zat Allah. Bila zat Allah, mestilah dia Tuhan. Tuhan pun dengan makna tak hajat pada sesuatu, semua makhluk mestilah berhajat pada dia. Jadi Allah pun dengan makna Tuhan, ilah pun dengan makna Tuhan. Masalah cuma Allah ni nama khas, ilah tu nama am, tapi dalam struktur la ilaha illallah, ilah tu nama dengan makna sifat, Allah nama dengan makna zat. Boleh. Yang tu kalau tak biasa belajar memang mula sikit, heavy sikit. Heavy pasal tak biasa dengar. Tak biasa dengar apa benda pun susah. Dengar lah. Tak apa faham, dengar dah lagi. Tambah ada rekaman, potong je tu, pasang jolok kat dia. Download tu, bubuh ni. Ilah ni nama am, Allah tu nama khas. Kendaki dengan ilah ni uluhiyah, mana sekedar ilah yang aku lebasi wa huwa mutakarrun ilahi kullu ma adau illallah, murad dia ialah zat Allah. Jadi tiada bersifat uluhiyah ni melainkan zat dan nama Allah. Potong dekat tu, jolok dengar tu air. Bagi setahun dengar tu kan. Itu payah sangat nak ingat, payah sangat nak faham. Dah dengar tu esok lali, sebut Allah je lah, zat Allah. Sebut Allah yang murad dia zat Allah, mesti rujuk pada zat dia. Sebut makhluk je, makhluk mesti ingat pada khalik makhluk. Makhluk ni natijah fa'al Allah. Makhluk ni Allah buat makhluk, aku makhluk. Ni Allah yang buat makhluk, Allah buat makhluk, Allah buat makhluk, Allah buat makhluk, Allah buat makhluk. Cuba jolok telinga, dengar hari-hari kan. Tak faham tak? Jolok sebulan. Tak faham tak? Jolok setahun. Jadi saya dah sebut jolok tu dah apa? Hari-hari kena dimain. Macam apa? Kita ada musuh. Itu masalahnya. Musuh kita ni sentiasa gagalkan kita dalam nak isbatkan wujud Allah Ta'ala dan isbatkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tak boleh nak rasa af'al Allah, tak boleh nak boleh rujuk pada sifat Allah, tak boleh nak rujuk pada zat Allah, tak boleh. Dia akan gagal lah kita. Dia guna nafsu, dia guna siapa? Anak, isteri, dunia, kawan. Digunakan apa? Gunakan kefakiran, miskin, ni tak boleh kerja, PKP. Semua ni adalah bahan-bahan iblis syaitan yang akan digunakan untuk jauhkan kita pada Allah Ta'ala. Sehingga isteri, harta pun iblis kata apa dekat kuncu-kuncu dia, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Kata dia apa? Kamu kongsi manusia ni, syarikhum fil amwal, harta yang ada kamu pergi kongsi dengan dia,
wal aulad, dan juga untuk dapat anak. Bini pun syaitan iblis kongsi. Satu nak bersama suami isteri pun ada kaifiat dia ajar macam mana supaya dia tak kongsi sekali. Tu dia ajar. Tak ada tu PM tepi. Saya bukan ajar khas tu. Tapi ada lah. Awak pula tak ada. Tu minta lindung, umumnya minta lindung, Allahumma inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke harta, apa dia dikongsi dengan kita? Tak bismillah dia makan sekali lah dengan kita. Tidur tak bismillah, dia tidur sekali lah dengan kita. Jadi apa jalan untuk dia tak kongsi ni? Tak ada jalan lain. Zikrullah. Ingat Allah. Ingat mulut suku. Besar sekali mulut tu hadir di hati. Sebut mulut tu untuk boleh faham hadir hati. Dan tak boleh hadir hati melainkan proses ilmu telah dilalui. Dengan macam mana kita mengaji. Sebut je Allah, dia ilahi. Bila ilahi, istighda'a kulli ma siwahu muhtakiran, iftiqar kullu ma adahu ilaih. Proses dia je tu. Tak boleh dapat juga zikir banyak-banyak, istighfar. Dan antara jalan keluar tadi, saya sebut ulat tahi apa tu, Jalan nak pergi ke Allah Ta'ala, mesti syarat utama bersih diri daripada dosa. Taubat. Dan mesti taubat. Kalau maksiat duk maksiat, dalam masa yang sama mengaji duk mengaji, tak boleh. Bukan jalan dia macam tu. Dia macam makan ubat darah tinggi tapi minum teh tarik setiap kali minum teh tarik bukan teh tarik biasa, teh tarik kau movie lah bahasa gitu senang. Macam agak-agak macam mana ubat kecil mana beli, bukan ubat kecil mana yang kerajaannya tu, yang special tu, sebiji pun 300 dia tapi minum ubat pun dengan teh tarik. Yang kata baik, tak ada manfaat sikit pun. Satu kaedah dia apa? Saya ngaji Tok Guru sebut best dia buat misal. Dia kata nak isi air, pastikan jangan bekas tu bocor. Engkau lah di belakang tu. Isi penuh. Tak ada siapa mandi pun. Suruh. Punya jerak punya. Tak tengok. Nampak tak jerak mana lah. Ni ada balik-balik simen tu apa kot. Kok kena beli spray kat DIY yang air tak lalu tu. Pasal tengok kembang tapi air keluar. Tirik sampai bila tak boleh takut air. Tak boleh, kena tutup sini, jangan bagi keluar. Masuk macam dia. Tutup ni, jangan bagi keluar. Jangan pergi tutup sungguh lah. Bandingkan tu maksudnya, janganlah bagi keluar. Jadi masuk sini, keluar sini macam curah air daun keladi. Tak mana jadi tu. Jadi macam mana supaya boleh tutup sini? Ambil, dengar, faham. Untuk yang mana yang salah kena bersih, kena buang. Lalai-lalai tak boleh lah. Niat tak betul, qasad tak betul, tujuan hidup tak betul, kena lempar lah. Satu istilahnya kena duduk markas, duduk tempat tarbiyah, kena serah diri maksudnya memang betul-betul nak melakukan satu perubahan. Ada istilah dia apa? Anjakan paradigma, apa benda, istilah saya pun tak erti istilah-istilah tu. Zindagi tabdil, hakiki tabdil tukar betul-betul kita punya kehidupan ni. Dulu macam lain, sekarang orang tengok wah ni aku tak pelik lah diamnya. Dulu tengok ni aku dah sedar aku siapa. Berjaga iblis banyak tu. Sagi kata ni, oh kau dah sedar kau siapa ya ke. Jangan lupa lah kawan lama. Kita balik.
Kalau kita faham kalau macam mana, aku takkan kembali pada najis mughalladhah itu. Power rasa. Orang faham, aku takkan kembali dapat keseronokan, kelazatan ni, aku nak campak diri aku masuk ke dalam api. Bahasa-bahasa pun tajam lah. Memang orang yang Allah Ta'ala buka pintu hati ni, dia punya pandangan dia lebih pada kita ni. Siapa? Tajam. Rasulullah isyarat kata, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa ni macam orang tak ada dosa. Macam tak ada dosa. Tambah pula yang taubat tu bukan orang tua, orang muda. Rasulullah kata, asyabu at-taibu habibullah. Orang muda yang bersifat taubat, dia orang muda tapi dia tawabin. Salah sikit taubat, sikit taubat, taubat. Habibullah. Ini orang yang dapat kurut dengan Allah Ta'ala, kekasih Allah. Kalau orang tua bertaubat, tak heran. Banyak orang tua yang taubat. Orang tua tak taubat, ni kena heran. Saya dah golongan tua lah ni, 50. Walaupun ada orang kata 50 ni baby lagi. Baby lagi 50. Baby baru nak merangkak bab ketuhanan. Baby. Umur memang tua lah. Okeylah, saya kesana sikit. Jadi orang tua taubat memang tak heran, pasal memang tua memang taubat. Cuma semak sikit, taubat betul ke rupa taubat pasal tua. Kalau diberilah ubat boleh muda, melonjak lagi tak? Menggelejat lagi tak? Menggelejat faham? Menggelejat lagi tak? Menggelepor lagi tak? Jadi macam orang muda balik ke masih macam orang tua yang matang? Kalau orang muda balik, tak jadi lah tu, belum taubat namanya. Piu tak jadi lah tu. Jadi taubat ni bukan taubat sebenarnya, dia taubat. Apa? Macam taubat. Kalau bahasa Arabnya dia bukan taib, dia bawa silang. Bukan tabah, tawabah. Buat taubat, berlakon taubat. Macam tawakal, tu tawakal sungguh. Dia bukan tawakal, dia tawakal. Dia masuk tasannu' fil fi'li. Baik, saya belajar sikit ke sana. Jadi semua kita belajar ni nak bagi faham la ilaha illallah tu. Pasal yang tu kita duk sebut selalu. Semua kefahaman kita belajar ni, di situlah parti dia, rumusan dia. Itulah. Atas umum sebut satu kalimah, semua ni rujuk ke zat Allah. Wahid Allah, zat Allah satu wujud dia satu memang hakiki dia. Makhluk ni semua tempat zahir dia, semua ni natijah daripada perbuatan dia. Okay, lalulah itu la ilaha illallah. Apa dia? Zat. Bagi senang je. Bagi jadi zat tu bahasa Melayu. Faham tak tu? Memang dah jadi bahasa Melayu sebenarnya. Dah jadi bahasa kita dah, cuma kita tak biasa dengar, kita tak guna zat tu. Itu memang tak bisa mengaji ilmu tauhid langsung lah tu, duduk dengan zat makanan aja. Memang kira makan aja tu. Satu dia kena zat ni karbohidrat, protein, vitamin C, B kompleks. Itu dia tahu lah, ini zat, inilah zat. Ya Allah, teruknya sampai tak reti yang tu. Tu dia kata zat ni dah jadi Melayu. Lama-lama
Ulama itu bukan sehari dua cakap. Kena ubah, kena tukar. Tukar mindset tu. Buka skru ni, zat ni diri yang memiliki sifat. Sebut satu nama tu akan dirujuk kepada diri nama tersebut. Itulah zat. Itulah. Ya. Bukan. Kereta nama, tayar pun nama. Steering pun nama. Bukan. Tayar, misalnya nama. Mana tayar? Tunjuk, itulah tayar. Tayar tu akan dirujuk ke mana? Contohnya $4. Mana $4? Tu nama. Mana $4? Bukan muka $4, bukan tangan $4. Tu pun nama. Sorry guna $4 sikit lah. Bila $4 nama, mana? Rujuk ke siapa? Tu. Kipas dan kipas. Dirujuk ke siapa? Itulah zat. Itu la ilaha illallah nama. Nak rujuk ke siapa? Zat. Cuba zat Allah Ta'ala. Nak fikir ke mana? Tu yang tak boleh fikir tu. Satu yang salbiah dia punya kayu ukur padan, guideline dia. Yang lalu itu. Jadi kalau tanya balik pada soalan tadi lah, zat tu macam mana nak terjemah Melayu? Ambil pada takrif lah kaedah dia. Zat ni kita sebut satu nama akan dirujuk ke siapa? Siapa nama tu akan dirujuk? Itulah zat. Itulah zat. Satu, la ilaha illallah. Kalau orang tanya, la ilaha illallah ni mana zat? Nah, mana zat itu? Yang ada la nafi, ilah nama am, ilah huruf istisna. Allah lafaz tu nama bukan zat. Itu zat mana? Nama tu nak rujuk ke siapa? Itulah zat. Boleh? Ya. Rujuk pada zat yang mengeluarkan angin. Ni kipas, tu kipas. Ni pun kipas, tu pun kipas. Ke lain, ni kipas kaki, tu kipas dinding, yang tu kipas siling. Lainlah nama dia, tapi tetap kipas. Tetap kipas. Ni kipas ni kipas sate. Kipas sate tu. Kipas sate. Ni kipas tangan. Tu kipas gergasi. Kipas je. Nak bodek lah, mengipas. Itu masa lain pula. Okay. Saya punya lawak tu menyambil ya. Ya, betul. Satu ada orang mengaji la ilaha illallah sampai kiamat tak faham. Ya, tarikh tu tak dilihat betul-betul. Kita kata la ilaha illallah, ilah tu kita kata sifat. Kata ustaz, ilah ni zat, kata dia. Allah ni nama, ilah tu zat. Adulah ilah tu zat. Itu nama. Dia kata yang ni kalimah isim. Yang ni isim. Ni isim nakirah ke isim makrifah. Yang ni isim ke fi'il ke huruf. Kata dia minta maaf, tak tahu. Ada lah. Jadi dia belajar apa selama ni ya? Sikit lah, kasar sikit lah tu kan. Jadi betul kan cara belajar. Yang ni yang kadang-kadang nak belajar ilmu hakikat, makrifat. Yang ni pun tak makrifat. Isim pun tak kenal. Nama am, nama khas pun tak tahu. Bahasa Melayu pun tak lulus rupanya. Boleh banget. Nama am, nama khas tahu. Nama am, nama khas tahu. Tak tahu kan? Ni ada orang tak tahu nama am, nama khas. Saya bukan faham nama, saya faham ketuhanan. Tanpa lagi tahu bodoh. Tak boleh kasar bahasa saya lah. Maaflah bahasa kasar. Macam nak mengasingkan ketuhanan. Nak asing ke mana? Nak ambil faham tu mesti ambil la ilaha illallah ni alat dia. Bahasa Melayu pun kau tak lulus.
Tuhan, ketuhananmu kau tak apa beza Tuhan dengan ketuhanan apa? Kau tak faham yang ni masdar, yang ni isim, yang ni nama umum isim, yang ni mana masdar, ni mana masdari. Yang tu pun tak erti. Kalau tak erti Arab tu, takkan nama am nama khas tak erti beza. Kipas dengan kipas KDK contoh. Apa beza? KDK nama khas, company tu. Cik Allah kena. Kipas umum, kipas Panasonic boleh, kipas tangan boleh, kipas sate boleh, kipas dinding boleh, kipas luas dia punya skop tu. Am KDK dia kecil. Itulah nama khas. Cuma bahasa Malaysia ni capital K, huruf besar huruf kecil itu. Tapi sebenarnya nak bahas apa? Nak menunjukkan skop dia tu. Kalau kita rumah, semua rumah saya kecil sikit. Bahkan kecil apa? Ni lah satu. Kalau rumah saya ada banyak, ni rumah saya di Lenggong misalnya. Kalau rumah saya di KL, ada satu lagi. Tapi mesti rumah saya khas. Itulah jadi nama khas. Itu sebut ilah, Allah, khas. Di mana zat? Mana ada zat itu? Zat bukan macam tu. Zat ni nama dan sifat dirujuk ke siapa? Itu zat. Tambah nak bicara zat Allah, mana boleh bicara? Tak boleh bicara tuan. Itu zat Allah ni apa? Nama dan sifat tu dirujuk ke siapa? Itulah zat dia. Bahkan prinsip kita makhluk pun macam tu. Masjid, mana masjid? Nama, mana masjid? Ni masjid lah ni. Tunjuk tu tiang masjid. Ni dirujuk ke siapa? Itu je lah. Bukan tunjuk diri. Ni siapa Rozaini? Umum rujuk zat tu. Kalau ini tangan, ni muka. Ada orang ajar makrifat macam tu lah. Aku, siapa aku? Ni bukan aku, ni dada. Bodoh. Pening je nak ajar makrifat ni. Aku, siapa aku? Aku ni aku. Ini muka, ni pipi, ni mata, ni hidung. Itu siapa aku? Buat pening orang je. Tak ada, tak faham. Maksud pun tak capai. Konon nak ajar makrifat, orang pun pelajar ni pun dengar. Hebat. Hebat apa benda? Apa benda dia nak cerita ni? Kau nak cerita makrifat apa ni? Apa yang makrifat? Sajalah kursi-kursi itu. Gigi makrifat macam tu saya dah tengok. Bukan makhluk tak main bahasa pun tak kerti. Bahasa pun tak kerti. Tak boleh saya sebut tu saya baran je. Saya kata apalah dia ni. Kalau saya duduk majlis tu tak tahulah macam nak rupa. Geram. Apa? Apa benda lah dia orang bahas benda dah. Dia orang minta blog kan. Ustaz cakap dia ni ustaz syariat cakap tak dia. Itu dia orang tak ada syariat. Yang tu je kan. Dia kata ustaz ni tak sampai sebenarnya. Engkau sampai. Sampai apa kalimah pun tak kenal. Bahasa Melayu pun tak faham. Nama am tak erti. Mana boleh sampai kepada hakikat kalau tak kenal syariat? Dia kata mana nak sampai isi kalau tak ada kulit? Kalau dia hanya nak isi tak ada kulit, itulah jadahnya. Tiadalah aku melainkan aku, tiadalah aku tengok dia melainkan dia. Habis-habis cerita cermin. Itu yang cerita. Sikitlah sana. Satu, saya ngaji pun ada guru sebut macam ni. Nak tengok dia makrifat tak makrifat, cuba cerita la ilaha illallah macam mana. Aku nak pegang, nak dengar. Itu je. Cerita tengok la ilaha illallah, kau faham macam mana? Tengoklah dia cerita apa tu. Dia la ilaha illallah pun dia tak tahu. Makrifat apa benda?
Nak makrifat la Allah mesti dasar dia la ilaha illallah. Kalimah syahadah. Apa yang kau syahadah, kau syuhud apa? Kau nak syuhud apa? Cerita tak? Syuhud tu kau ambil mana syuhud tu? Asyhadu an la ilaha illallah tu syuhud tu kau ambil mana? Mengelepah dia beku ya. Ustaz tak sampai. Kau sampai kau cerita lah kat aku. Saya boleh rasa tapi saya tak boleh cerita. Katok lagi ni. Aku nak bagi rasa main. Ustaz kata saya tak boleh duduk depan. Saya tak boleh duduk depan. Saya pernah jumpa orang macam tu. Berdepan dengan dia. Kita mula lembut lah. Tapi dia boleh buat menuhin bodoh. Dia buat selamba kerin. Puyuh je macam tu puyuh. Apalah ustaz ada cara ustaz. Saya ada cara saya. Bila kita dah cerita tu dia talih pi lah. Tanya semua kena atas kepala dia. Kena tanya. Nampak buah menggah dia tu. Nampak tak reti dia. Dia kata makrifat. Ini ilmu rasa ustaz. Ilmu rasa. Yalah, ilmu rasa pun mesti boleh cerita. Ada jalan nak rasa dia. Engkau duk rasa, kau tak tahu engkau rasa apa. Misalnya kata, engkau kahwin tak? Kahwin. Kau tahu apa dia kahwin? Kau tak rasa lagi. Apa rasa apa? Mesti boleh cerita sesuatu kan. Oh, akad nikah pun rasa dah. Aku terima nikah. Wah. Dah rasa dah? Belum lagi. Itu baru ada satu perasaan lah. Belum rasa apa-apa. Contohlah. Sorry sikit bahasa-bahasa saya tu ya. Pernah makan? Pernah? Ada rasa apa? Tak boleh rasa. Tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita. Bukan benda cerita lah tu. Tapi mesti ada jalan. Kau nak rasa apa roti canai? Jom, mari aku nak tunjuk. Ni syariat roti canai. Makan. Betul kau boleh rasa. Baru kau tahu ni roti canai. Ni roti telur. Ni roti gulung. Roti roll. Ni roti sarang. Macam mana? Ini syariat. Ni nama. Apa dia ni kau nak rasa. Baru kau makan baru rasa. Oh ini durian. Ni musangking. Oh ni ceni. Ni bunga merah. Ni udang merah. Udang merah. Apa cukup tu? IOI contoh kan. IOI. Tak pernah rasa syariat. Tiba-tiba IOI. Faham IOI apa? IOI lah. Ni rasa. Durian pun tak pernah tengok. Boleh tak? Saya tak boleh. Ayat yang tu memang saya balah tu. Benda lah ni. Adanallah ila siratul mustaqim. Baik. Adapun segala yang lain yang kaya Tuhan itu daripadanya, yakni tiada berkenaan. Situ dulu. Soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwarta al-ardha min nur syamsika wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa minadika kullama zakarka zakirun wa ala zikra ghafirun. Allahumma salli afdal salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ala ma'lumatika wa minadika kullama zakarka zakirun wa ala zikra ghafirun. Allahumma salli afdal salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafir.